请大家一起同心默祷。Sila doa dalam hati. Let us say a silent prayer. 瑞良们，在我们还没有开始我们的会前诗颂，请大家一起跪下来做个祷告。Before we begin our hymnal session, let us kneel down and pray. Sebelum kami memulakan sisi kidung, mari kita sama-sama sujud dan berdoa.
奉主耶稣基督圣名会前诗颂。In the name of Jesus Christ, we begin our hymnal session. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulakan sesi kidung. 请大家翻开第一首诗歌145首。Let us sing the first hymn 145. Nyanyi kidung pertama 145. 第二 persenza。第二节。第四节。请唱下一首诗歌186首。Let us sing the next hymn 186. Nyanyi kidung seterusnya 186. Ayat pertama 第一节。我心如惊叹来，数十千埋伏，可惜如迷途中，错取呀如故。
stanza。耶稣拯救我，上去的恩惠，在神里感化我，帮助又安慰，主教训最纯粹，一句也确切。Last stanza。水站在这旷野，有主患难行。他靠走他的手，焕然奔天旋。往背后往标杆，努力直向前。请大家再翻开赞美诗225首 Let us sing the next hymn 225. Nyanyi kidung seterusnya 225. This is for stanza。3节。胜利的感动我不消灭，当我若是他必服侍，凡事纯真大胜过世界，力量永不衰竭。Last stanza。胜利的引导，我要说出；肉体的情欲，我必出尽。成功快今生，加上我，
请大家再翻开下一首诗歌244首 Let's sing the next hymn 244. Let us sila nyanyi Kidung 244. DJ Fasenza. 荣耀的救主，我深愿想你，这是我盼望，是我祷告。我甘愿舍弃世上的财宝，以代主基督所出生道。主，我愿想你，主，我愿想你，荣耀的救主，向你舍荐。靠主的真理，信主的真理，愿基督顺行在我心里。DJ La Senza. 主，我愿想你，有怜悯心肠，温柔和谦卑，挚爱善良，帮助软弱者，为痛苦忧伤，离人的忧伤，寻找汪洋。主，我愿想你，主，我愿想你，荣耀的救主，向你舍荐。靠主的真理，信主的真理，愿基督顺行在我心里。感谢主，会前师兄到此。Thanks God, our hymnal session ends here. Syukur kepada Tuhan. Sisi Kidung sampai sini. Haleluya. Haleluya, salam kepada penatua dan saudara-saudari sekalian. Sediakan satu hati yang murni untuk menyembah Tuhan. Doa dalam hati. Amin. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus memulakan kebaktian malam ini. Kita berdiri dan menaikkan pujian 64.
心中有真我，是他与我同，我一向坚信，信心刚强，绝不会投降，一路直到头，有真光明光，直到天下。天上的真光，明亮的真光，照亮我心灵，快乐无疆。哈利路亚，我主高声唱，赞美我救主，荣耀的我。感谢。 Syukur kepada Tuhan terangnya yang memimpin. Kita boleh jalan di jalan yang kehidupan ini. Dan ada terang pimpin kita sepanjang perjalanan kita. Sama-sama kita doa dan ucapkan syukur dan juga memohon Tuhan memimpin kebaktian malam ini. 奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚！感谢赞美主耶稣，哈利路亚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 ，哈利
哈利路亚，感谢主耶稣，阿门。 Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus saya berbicara dengan bersandar kepada Roh Kudus. Kita terus belajar dengan buku dalam Alkitab. Dan buku surat yang malam ini kita belajar adalah surat Yakobus. Kita syukur kepada Tuhan walaupun dalam keadaan pandemik ini kita masih boleh berkongsi tentang buku dalam Alkitab. Dan ada 90% firman yang dikongsikan adalah secara atas talian. Dan sama juga dengan surat yang malam ini kita belajar secara atas talian. Ini adalah berkat oleh Tuhan yang dalam keadaan pandemik ini. Karena ada juga ada jemaat yang kata walaupun dalam keadaan pandemik ini mereka juga belajar banyak firman dan mereka juga lebih banyak mendengar firman dan lebih banyak belajar firman ini kerana pandemik ini. Dan ini adalah satu kita syukur kepada Tuhan. Jadi saya panggilnya satu berkat dalam keadaan pandemik ini. Dan juga dalam kehidupan harian kita juga berubah. Pada dahulu kita tidak mementingkan kebaktian, tetapi sekarang kita pentingkan kebaktian. Kerana kita bimbang bahawa mungkin kita juga tidak boleh mengadakan kebaktian secara atas talian. Dan kerana pandemik ini dalam kehidupan agama kepercayaan ini lebih maju. Jadi semua ini adalah kemajuan kepada kita dalam kehidupan harian kerana pandemik ini. Dengan panduan Roh Kudus kita belajar bersama pasal 1. Dan dalam buku ini ada banyak pengajaran. Ada pengajaran tentang iman, apakah itu iman dan apakah sepatutnya iman itu. Dan juga mengajar kita apa yang kita boleh buat apabila kita dalam pengujian. Dan juga telah mengajar kita umat Kristian bagaimana kehidupan agama kita. Bagaimana kita boleh bercakap dan apa yang perlu kita cakap. Jadi dalam surat Yakobus ini ada berbagai macam firman.
Dan ada orang juga komen buku ini ada bermacam-macam tema dan macam buku yang tidak ada satu tema yang tetap. Dan dalam ini ada juga berbicara tentang Tuhan Yesus dan juga berbicara tentang iblis dan berbicara tentang pengadilan dan juga Tuhan Yesus akan datang sekali lagi. Dan juga boleh lihat berbagai-bagai macam orang dalam surat ini. Jadi saya merasa surat Yakobus ini begitu banyak yang kita boleh belajar. Jadi surat ini yang penuh dengan kekayaan firman, kita perlu memakai satu sudut yang hikmat untuk mengambil hikmat-hikmat yang ada di sini. Jadi saya memanggil surat ini sebagai surat yang mengajar hikmat. Kerana kita perlu melihat surat ini dalam sudut yang hikmat. Dan juga ada pelayan yang berbincang tentang surat ini dengan menggunakan iman. Dari sudut iman, dan hari ini kita akan lihat buku ini dari sudut hikmat. Kita lihat surat Yakobus pasal 1 dan ayat 5. Tetapi apabila ia di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan. Jadi di sini memberitahu kita perlu memohon hikmat. Oleh itu saya mementingkan hikmat dalam surat ini. Jadi apa yang perlu buat apabila kekurangan hikmat? Di sini surat Yakobus bagi tahu kita perlu memohon, memintanya kepada Tuhan. Kita perlu meminta kepada Tuhan. Bukan kita meminta kepada dunia ini ataupun meminta kepada buku-buku yang di dunia ini. Kerana hikmat yang dibincangkan dalam surat ini adalah berbeza dengan hikmat yang ada di dunia ini. Kerana hikmat yang datang dari Tuhan itu adalah hikmat yang benar. Oleh sebab itu, dalam pasal 1 kita boleh lihat ada 5 jenis hikmat. Okey, sekarang kita akan katakan tentang penulis surat Yakobus ini. Ramai orang yang mengakui bahawa surat ini adalah yang ditulis oleh Yakobus, saudara Yesus. Kita perlu ambil perhatian, ada 5 orang yang bernama Yakobus dalam Alkitab ini. Saya rasa ini tidak begitu penting, kita tidak payah pergi lihat dengan dalam tentang nama ini. Kalau kita ada masa, kita boleh lihat sendiri ada 5 watak yang bernama Yakobus dalam Perjanjian Baru. Dan masa yang tulis surat Yakobus ini adalah dan ada 2 masa yang dikatakan untuk menulis surat ini. Dan masa ini tidak begitu penting sama ada bila dia ditulis. Adakah begitu? Yang paling penting kita dapat belajar apa yang dapat dalam surat ini. Jadi apakah tujuan Yakobus menulis surat ini? Dan dalam ayat 1, di sini boleh tahu surat ini ditulis kepada kedua belah suku di perantauan. Jadi tujuan utamanya yang kedua belah suku ini adalah jemaat
jemaat gereja. Jadi surat ini ditulis khasnya untuk jemaat gereja. Dan apakah tujuan atau motif Penatua Yakobus tuliskan surat ini? Jadi tujuan utama surat ini ditulis adalah untuk bagi tahu kata iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Kerana ramai jemaat tidak bersesuaian dengan perbuatan dalam iman. Walaupun dibaptiskan, tetapi jemaat tidak ada perbuatan yang berhasil dari iman. Jadi kita boleh lihat banyak nasihat yang diberikan oleh Penatua Yakobus dalam surat ini. Selain beriman, kita perlu ada perbuatan. Tetapi Martin Luther memandang hina kepada surat ini. Dia menganggap surat ini sebagai surat yang seolah-olah rumput dan bukan satu surat yang berharga. Kenapa Martin Luther yang begitu tahu tentang Alkitab mengatakan surat ini sebagai surat rumput? Kalau kita faham tentang latar belakangnya, kita akan tahu kenapa. Kerana kumpulan Martin Luther yang mereka tidak bersetuju dengan iman perlu ada perbuatan. Mereka tidak percaya tentang ini. Mereka tidak setuju dengan akan dibenarkan kerana perbuatan dan diiringi oleh iman. Dan mereka mengakui bahawa kalau percaya dalam hati, maka kamu akan diselamatkan. Yaitu ini juga banyak denominasi lain yang percaya bahawa selagi kamu percaya dalam hati, kamu akan diselamatkan. Yaitu tidak perlu diiringi oleh perbuatan kamu. Dan perkataan yang ini bercangkahan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam buku Roma. Jangan kita ditipu. Apa yang dikatakan oleh Paulus dan apa yang dikatakan oleh Yakobus, mereka tidak bercangkahan. Dan firman mereka yang katakan adalah benar. Dibenarkan kerana iman tidak bermaksud kamu tidak perlu ada perbuatan. Dan Penatua Yakobus kata perlu ada perbuatan, tetapi tidak ada menafikan bahawa kamu juga perlu ada iman. Oleh itu, jemaat GYB kena ambilkan perhatian dan tidak disesatkan dengan denominasi lain. Dan Penatua Yakobus dalam surat ini membantah bahawa iman itu tidak perlu ada perbuatan. Dia kata perlu ada perbuatan. Jadi dengan jelas sekali dia kata bahawa
iman itu perlu ada perbuatan. Kalau tidak ada perbuatan, maka iman itu adalah mati. Jadi ini adalah tujuan utama atau motif utama penatua Yakobus tulis surat ini. Kita lihat Yakobus pasal 1. Dalam pasal 1 ini kita lihat 5 jenis hikmat. Dan hikmat yang pertama, apakah itu? Kita baca ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Jadi dalam ayat 1 kita boleh lihat pengenalan diri Yakobus dan juga salamnya. Tetapi saya dapat satu hikmat dalam ayat 1 ini. Yaitu hikmat tentang mengenal diri sendiri. Kenapa saya kata begitu? Kerana pada permulaan surat ini, penulis membuat pengenalan diri. Dalam pengenalannya, dia benar-benar tahu diri sendiri. Dia tahu siapakah dia dan siapakah dia. Jadi saya panggil ini hikmat mengenal diri sendiri. Dan saya ingin tanya, adakah kamu tahu diri sendiri? Adakah kamu tahu siapa kamu sendiri? Ada satu pepatah yang kata seperti itu. Satu orang yang paling buta iaitu dia tidak mengenal diri sendiri. Ada satu pepatah yang kata seperti ini. Pepatah ini begitu benar. Kamu kata seorang begitu bijak sekali, tetapi kamu tidak tahu mana kamu datang, mana kamu asal. Dan kamu tidak tahu bahawa apa kegunaan kehidupan yang di dunia ini. Jadi adakah kehidupan ini yang untung wang dan hidup dan mati, adakah ini makna kehidupan kita? Dan juga ada ramai orang yang tidak tahu bahawa mana dia akan pergi selepas kematiannya. Dan ramai orang tidak tahu mana dia datang dan ke mana dia akan pergi selepas kematian. Kalau kamu hormat kepada Tuhan dan kamu takut akan Tuhan, kamu akan tahu bahawa siapa kamu dan juga mana kamu berasal. Dan saya ulang sekali, ahli falsafah yang berkata seperti ini. Yaitu kebodohan, begitu besar seseorang adalah tidak mengenali diri sendiri. Dan perkataan ayat yang kedua, seorang yang buta itu dikata buta kerana tidak dapat mengenali diri sendiri. Dan dalam surat ini kita boleh lihat penatua Yakobus begitu tahu diri sendiri. Dia tahu siapa dia. Dia tahu dia adalah seorang hamba Tuhan. Ini adalah sangat penting dan satu pengenalan yang begitu hebat. Ada siapa yang boleh lihat dia adalah seorang hamba Tuhan sahaja? Kita semua bermegah dan kata kita sangat hebat. Apabila saya bagi you satu nama kad dan bagi tahu saya siapa. Dan dalam kad itu tulis jawatan saya dan mana saya belajar. Dan apa ahli yang ada saya dalam klub-klub. Jadi ada banyak yang dituliskan dan juga tempat berapa yang kita boleh dapat dalam pengajian kita. Juga tulis di atas nama kad itu. Jadi hari ini kenapa begitu ramai orang memperkenalkan diri sendiri dengan begitu hebat sekali? Kenapa?
Kerana rasa kamu tahu dia ataupun kamu tak kenal dia, kamu adalah seorang yang hebat. Ataupun kamu rasa kamu seorang yang baca banyak buku. Adakah kamu banyak membaca buku dan juga kamu dapat menguntung banyak wang? Kamu adalah mengenal diri sendiri. Tidak ada seorang pun akan mengenalkan diri sendiri sebagai hamba. Jadi dalam pengenalan Yakobus, dia tahu bahawa dia adalah seorang hamba dan hamba kepada siapa? Iaitu hamba Tuhan. Dia dengan jelas sekali tahu siapa tuannya. Iaitu dia kata bahawa dia adalah seorang hamba Tuhan. Dia adalah seorang hamba Tuhan. Dan juga hamba Yesus Kristus, seorang hamba Tuhan. Kalau kamu ada, selagi kamu ada pengenalan seperti ini, kamu tahu bahawa walaupun kamu seorang hamba, tetapi kamu bukan seorang hamba yang biasa. Kerana Tuhan yang kita layan adalah Tuhan semesta alam ini. Dan kita juga tahu bahawa kita bukan hamba dunia ini. Apabila kita tak kata bahawa kita adalah hamba Tuhan, kita tahu bahawa kita bukan hamba dunia ini. Semua ini kita tahu. Tetapi selalunya kita masih mengambil hati pengarah yang di syarikat kita dan hati bos kita. Tetapi kita perlu tahu bahawa kita bukan hamba mereka, tetapi kita adalah hamba Tuhan. Apabila bos kita kata yang tidak betul, kita tidak akan ikut dia dan kita tidak akan ikut dia dan juga ikut jejaknya. Dan kita tidak cuba untuk ambilkan hatinya dan menunjukkan kita setuju dengan bos kita. Kalau mereka kata yang tidak baik. Jadi adakah kita melayan Tuhan ataupun kita melayan manusia? Jadi dalam ayat 1 kita boleh lihat hikmat ini iaitu hikmat memperkenalkan diri sendiri dan hikmat tahu bahawa siapa diri sendiri. Jadi kita boleh lihat Yakobus ini adalah saudara Yesus. Dia adalah saudara kandung Yesus, tetapi dalam surat ini dia tidak meninggikan kedudukannya. Semua ini adalah kita amat kagum. Kerana dalam gereja kita selalu kata, tidakkah kamu kenal datuk saya? Datuk saya seorang yang hebat, tidakkah kamu kenalkan dia? Selalu kita cakap macam itu, adakah ini perlu? Kerana dalam gereja kita boleh lihat jemaat suka meninggikan
kedudukannya kerana latar belakang keluarganya. Tidak ada ramai orang adalah saudara kandung Yesus. Dan dia, Yakobus ini adalah saudara kandung Yesus. Ini yang begitu mulia. Tetapi lihatlah bagaimana dia perkenalkan diri sendiri. Dia tidak langsung katakan tentang ini. Dan dengan kesempatan ini, pendeta, saya ingin menasihati kamu semua. Yaitu jangan sesekali kita tinggikan diri sendiri. Juga kita tidak perlu tinggikan diri sendiri dan juga tinggikan orang lain. Lagi ringkas, lagi bagus. Apabila kita perkenalkan diri sendiri. Setiap orang yang datang ke gereja perlu sembunyikan latar belakang tentang diri sendiri. Janganlah megah. Janganlah tinggikan tentang diri sendiri. Janganlah ada sikap seperti ini, tinggikan diri sendiri. Jadi saya begitu ada. Saya amat setuju dengan ini. Yaitu jangan tinggikan diri sendiri dalam perkenalkan diri sendiri. Selalunya saya akan perkenalkan diri. Saya adalah seorang pendeta dari Malaysia. Dan pengacara pada majlis itu yang saya hadiri, dia kata dengan saya, jangan kamu kata gurau, kamu mesti seorang wakil. Disebabkan itu kamu datang ke sini. Semestinya kamu ada kedudukan yang tinggi, kamu boleh datang untuk wakil, untuk gereja. Jadi pada masa itu saya marah terus kepada pengacara itu. Kerana dia berkata begitu. Adakah maksud kamu bahawa seorang wakil baru ada mulia, tetapi yang lain itu yang tidak mewakilkan gereja itu mereka adalah tidak bermulia. Jadi saya tidak segan untuk marah dia kerana dia kata begitu. Ini adalah satu keadaan yang tidak baik yang kita boleh lihat. Jadi saya tanya kepada dia, saya adalah seorang pendeta GYB. Saya adalah seorang hamba Tuhan. Adakah ini cukup mulia? Dan apakah jawatan yang ingin kamu tahu lagi? Pada masa itu, saya syukur puji Tuhan, saya adalah seorang yang mewakilkan gereja kita. Tetapi saya tidak bermegah tentang itu. Dan ada banyak negara lain. Nah, mereka ada banyak GYB di negara lain, mereka sangat mementingkan jawatan yang dipegang dalam gereja. Kita tidak sepatutnya buat seperti itu. Kita lihat Yakobus, penatua ini, dia adalah saudara kandung Yesus, tapi dia tidak bicara tentang ini dan dia sembunyikan tentang ini.
Dengan ringkas sekali, Yakobus memperkenalkan diri sendiri adalah seorang hamba Tuhan. Kalau apabila kita benar-benar kenal tentang diri sendiri, kita ada satu hikmat yang rendahkan diri. Hikmat rendah diri. Kita ada sikap rendah diri. Jadi ini adalah satu hikmat yang saya boleh lihat apabila saya mula baca pasal ini, iaitu hikmat yang benar-benar tahu. Ada hikmat tentang hikmat pengertian diri sendiri. Jadi kamu benar-benar tahu dan kamu tahu kamu bukan tetapi adalah hamba Tuhan. Ini adalah rendah diri. Jadi hamba yang rendah diri ini seperti penglihatan tentang malaikat yang ada 6 sayap itu sembunyikan mukanya. Tidak sahaja malaikat yang di buku Yesaya itu menutupkan mukanya tetapi juga menutupkan kakinya. Jadi malaikat itu kerjanya adalah untuk terbang, ada sayap. Malaikat juga begitu rendah diri tetapi kita sebagai manusia kita begitu sombong sekali. Dan manusia pada hari ini begitu sombong dan tidak takut untuk berdosa kepada Tuhan. Kamu tahu kenapa? Satu sebab yang utama adalah tidak kenal tentang diri sendiri. Saya tanya kepada kamu, kalau kamu tahu tentang diri sendiri, kamu adalah satu tanah liat sahaja. Tetapi kenapa kamu sombong? Kamu akan tahu. Nah, apabila kita mengorek tanah di mayat situ, semua tulang telah dipenuhi dengan ulat-ulat. Apa yang kita boleh sombong? Jadi kalau kita benar-benar tahu tentang sendiri, kita tidak akan sombong dan kita tidak boleh sombong. Dan sekarang begitu banyak orang yang begitu sombong. Begitu ramai orang tidak takut akan Tuhan dan mereka sombong. Mereka tinggikan diri sendiri. Karena mereka tidak pernah kenal tentang diri sendiri. Mereka tidak ada hikmat tentang pengertian diri sendiri. Jadi saya akan buat satu ringkasan dalam ayat ini, ayat 1. Yaitu hikmat tentang pengertian diri sendiri. Ada dua. Yang pertama adalah kenal tentang sendiri adalah hamba Tuhan. Kedua, kenal tentang diri sendiri adalah seorang murid. Kenapa saya kata begitu? Karena selepas dia memperkenalkan diri sendiri, dia memberi salam. Dan kita juga boleh lihat salam ini dalam setiap surat yang lain. Ini menunjukkan hubungan kita dengan jemaat gereja. Ini juga menunjukkan penatua pelayan Tuhan selalu mengambil berat tentang jemaat gereja.
Jadi di sini dengan jelas sekali ditulis kepada kedua belah suku, iaitu ditulis kepada jemaat. Dan juga semua jemaat yang termasuk dalam ini. Oleh itu, surat ini ditulis kepada segenap jemaat dan bukan untuk segelintir jemaat sahaja. Tidakkah malam ini firman yang saya sampaikan juga disampaikan kepada seluruh jemaat yang di luar negara, tidak sahaja di Gereja Gombak? Jadi surat Yakobus ini juga ditulis kepada seluruh jemaat dan bukan untuk segelintir jemaat sahaja. Kerana pada hari ini sesetengah jemaat dengar firman, mereka kata dalam hati bahawa firman ini sepatutnya untuk orang itu dengar dan untuk orang ini dengar, tetapi bukan untuk diri sendiri untuk dengar. Hari ini kamu teguh dalam iman, tetapi tidak semestinya kamu akan teguh juga pada hari esok. Jadi firman ini adalah untuk kamu, untuk memperingatkan kamu, untuk ingatkan kamu. Jadi ini adalah dua pengenalan dalam ayat 1. Dan pertama, pengenalan tentang diri sendiri adalah seorang hamba. Kedua, pengenalan tentang diri sendiri adalah seorang murid. Kerana apabila kita duduk di gereja, kita buka Alkitab, kita mendengar firman, kita sebagai seorang murid untuk mendengar. Kebanyakan masa kita dalam ibadah kita mendengar firman. Mendengar firman iaitu pengajar sedang mengajar kita. Jadi dalam Alkitab bagi tahu kita. Jadi dalam ayat 1 ada dua pengenalan. Pengenalan yang pertama iaitu mengenal diri sendiri dan juga pengenalan tentang diri adalah seorang murid, iaitu kita sedang belajar tentang firman Tuhan. Apakah itu hamba Tuhan? Hamba Tuhan adalah seorang murid Tuhan. Jadi apakah yang akan dipelajari oleh murid Tuhan? Jadi seorang murid Tuhan adalah belajar daripada gurunya dan selalu mengikut jejak gurunya. Jadi dalam Alkitab juga bagi tahu kita adalah murid Tuhan Yesus. Kita adalah murid Tuhan Yesus, iaitu kita adalah murid yang belajar dari guru kita. Kita belajar dari guru kita. Termasuk saya juga sedang mendengar pengajaran yang ada, yang ditulis oleh penatua Yakobus. Jadi apabila
apabila kita mendengar firman, apabila kita beribadah, kita perlu tahu bahawa kita adalah seorang murid. Sedangkan kamu adalah seorang murid, kamu perlu ada satu hati yang rendah diri untuk mendengar. Tidak kira sama ada kamu adalah pendeta ataupun penatua, kamu di dalam kamu bukan sedang berkhotbah, kamu sedang mendengar firman. Apabila kamu sedang mendengar firman, kamu adalah seorang murid yang sedang belajar. Ini adalah satu cabaran dan juga kelemahan kepada pelayan kita semua. Kerana kita rasa sebagai pelayan, kita rasa kita sudah tahu banyak. Dan firman ini sepatutnya untuk jemaat yang lain. Jadi ayat 1. Surat ini adalah diajarkan kepada kedua belah suku di perantauan, iaitu kepada murid. Semua orang perlu belajar. Jadi pendeta, saya selalu mengulang sekali, selalu ulang. Kerana kita selalu lupa bahawa apabila kita mendengar firman, kita adalah seorang murid dan kita tidak mahu jadi seorang murid. Jadi tidak pelik apabila tidak pelik bahawa kita rasa kita tidak belajar banyak apabila kita balik, kerana kita tidak memainkan peranan sebagai seorang murid semasa kita mendengar firman. Apabila kita memainkan peranan sebagai seorang murid, kita boleh mendengar firman yang disampaikan. Jadi ini adalah satu hikmat, satu jenis hikmat. Kerana mengenal tentang diri sendiri adalah seorang hamba Tuhan. Dan mengenal diri sendiri adalah seorang murid. Terutamanya kita mendengar firman dan kita membaca Alkitab. Kita sampai di sini saja. Kerana tidak ada masa untuk hikmat yang seterusnya. Kita belajar sampai di sini tentang hikmat yang pertama ini. Kita ada lagi 4 jenis hikmat. Kita memohon agar kita boleh lihat lebih banyak lagi hikmat, tidak sahaja 5 jenis hikmat ini. Mari kita menaikkan pujian. Kidung 144.
要尽心尊重主耶和华，不能保佑自己，应当荣耀主。在你却所行的身上，都要存留他。我们的生命，不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，愿你的手。在我 Dalam masa pelayanan saya yang selama 30 tahun ini, ada satu hal yang terjadi yang saya tidak tahu sama ada saya gelak ataupun nangis. Kerana ada satu wakil gereja bagi tahu saya, iaitu dengan serius sekali pendeta, kalau kamu melihat saudari ini, saudari itu datang ke gereja, kamu hendak panggilnya datin, bukan panggilnya saudari. Kepada gelaran datin ini adalah diperoleh disebabkan suaminya adalah datuk di Malaysia. Dan saya terus jawab kepada wakil gereja ini, saya tidak kenal dia. Tidak mungkin kamu tidak kenal dia. Wakil gereja itu bagi tahu saya, menjawab kepada saya. Saya kata, saya hanya kenal saudari nama yang bernama ini, saya tidak kenal datin itu. Saya kenal saudari ini kerana Yesus Kristus. Kalau datin ini bukan saudari dalam gereja kita, saya tidak kenal dia dan saya tidak ada hubungan dengannya. Jadi saya kata, adakah kamu faham? Jadi dalam hati saya sangat sedih. Kerana apa yang dikatakan, apa yang disuruh untuk panggilnya datin itu adalah seorang wakil gereja. Kalau kita tidak betulkan keadaan seperti ini yang memberi gelaran datin kepada saudari yang di gereja kita, maka keadaan gereja kita ini semakin rosak dan tidak baik. Jadi ini adalah kelemahan manusia. Jadi jemaat GYB perlu ambilkan perhatian. Dan kerana ini saya sudah berdosa kepada wakil gereja itu dan saudari itu dan juga suami saudara itu. Saya sudah menyinggung perasaan mereka. Jadi kadangkala kadangkala saya akan berfikir sama ada saya adalah seorang yang berhikmat kerana saya menyinggung perasaan saudari yang di gereja kita. Adakah saya adalah berkata hikmat?
Jadi saya akan meletakkan jawapan ini kepada saudara-saudari kalian dan saya akan bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
哈利路亚！感谢主耶稣，阿门。天上的真光，美妙的真光，充满我心里，快乐无疆。哈利路亚！不住高声唱，赞美我救主，荣耀的王。天上的真光，美妙的真光，充满我心里，快乐无疆。哈利路亚！不住高声唱，赞美我救主，荣耀的王。感谢主，阿们。Syukur kepada Tuhan kerana memimpin kebaktian malam ini. Kebaktian sampai di sini saja. Berdiri, salam damai. Haleluya.